Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa shrah alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan peluang kepada kita. Allah taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi memberikan nikmat kepada kita daripada segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada sekalian hamba-hamba-Nya. Daripada nikmat kesihatan yang sempurna, kita boleh hadir sama-sama ke rumah Allah Ta'ala ini untuk kita memenuhi tuntutan kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai seorang hamba, yakni dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata ikhlas. Kemudian Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita terus berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam keadaan kita hadir ke majlis-majlis ilmu yang dikatakan oleh ulama sebagai rawdatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai salah satu daripada catatan amalan kita yang boleh kita jadikan sebagai bekal kita nak menuju ke hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 70. Dan alhamdulillah kita berada pada bab yang ketiga ataupun pada bahagian yang ketiga dari kitab ini, yang mana telah dibawa oleh tuan pengarang kita, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala, pada 3 bab, iaitu yang mana pada bab yang pertama telah dibawa kepada kita tentang 7 anggota yang wajib kita jaga. Semua itu bermula daripada hati. Kemudian anggota-anggota yang lain pada bab yang pertama. Kemudian pada bab yang kedua, pengarang kita telah memberitahu kepada kita, royak kepada kita, cerita kepada kita tentang daripada 10 sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak patut ada dalam diri kita, sifat-sifat yang patut kita jauhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian alhamdulillah pada bab yang ketiga ini, pengarang kita menghadirkan kepada kita daripada 10 sifat mahmudah ataupun sifat-sifat kepujian yang harus ada pada diri kita untuk kita membersihkan hati kita, seterusnya untuk kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada kuliah yang lepas telah pun kita sebut tentang bab yang pertama daripada sifat mahmudah, apa yang dikatakan sebagai sifat kita, iaitu sifat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian pada kuliah yang lepas juga telah kita sebut bersama, iaitu pada bab yang kedua, pada menyatakan khauf, iaitu perasaan takut kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sambung pada bab yang kedua, iaitu pada bab pada menyatakan khauf, pada muka surat yang ke-70 paling atas. Kalau bawa kita boleh tengoklah sama-sama. Dan ketahuilah olehmu, maknanya pengarang kita memberi
maksudnya kepada nasib kita di akhirat nanti. Ibarat kata perasaan takut merupakan satu benda yang menolong kita, benda yang boleh mengawal kita untuk menentukan kepada nasib kita di akhirat nanti. Tetapi tiada saya ia bahawa berlebih-lebihan ia makna berlebih-lebih takut. Tidak patut bagi seseorang itu maknanya daripada kalangan kita lebih-lebih perasaan takut. Apa maksud dengan lebih-lebih perasaan takut itu? Kata pengarang, membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kita terlalu takut kepada Allah Ta'ala sampai kita buat apa sekarang. Tidak bergantung harap kepada Allah Ta'ala, menyebabkan kita jadi putus asa dengan Allah Ta'ala. Ikut Allah lalu letak mana pun, letak atas syurga pun, letak dalam neraka pun, Allah Ta'ala mana tak boleh. Takut juga, takut lagu tu kata pengarang kita tak boleh. Maknanya takut di sini takut semua bulat-bulat. Mana boleh? Kita takut maknanya kita kena buat segala hukukillahi au hukukil ibadi. Buat segala hak-hak yang Allah Ta'ala suruh, dia buat hak-hak kita sesama makhluk, sesama hamba. Jangan mentang kita takut kepada Allah Ta'ala, kita suruh kepada Allah satu batu langit. Baik. Kerana apa? Kerana yang demikian itu, maknanya kerana rasa takut berlebih-lebihan itu dicela, maknanya dilarang pada syarak. Bahkan apabila bersangkutan takutnya, sekiranya terlebih takut, tersangat takut, hendaklah mencampur ia, maknanya hendaklah mencampur agar seseorang itu akan dia. Maknanya perasaan takut itu dengan harap akan rahmat Allah Ta'ala. Takut tak apa, tapi syarat kena kembang ataupun kena campur sekali dengan perasaan kita harap kepada Allah Ta'ala. Jangan kita sekadar kita takut semata-mata, tidak ada rasa harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut boleh tapi jangan harap. Tapi kena ada perasaan harap kita kepada Allah, bergantung kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, disebut oleh ahli Al-Quran dua dalil yang dibawa oleh Allah Ta'ala kepada kita. Disebut dalam Quran yang pertama surah Al-Isra, Tuhan sebut kepada kita perasaan takut. Apa takut yang sebenarnya? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmah wa yakhafuna 'adabahu inna 'adaba rabbika kana mahdura. Allah Ta'ala sebut daripada surah Al-Isra ayat yang ke-57, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Siapakah di antara mereka yang lebih takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat daripada Allah dan takut daripada segala azab? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Di sini digambarkan kepada kita tuan-tuan bagaimana Allah Ta'ala nak suruh kita takut kepada Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala bagi pula kepada kita, disebut pula pada surah Al-Kahfi ayat 110, kata Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah. Allah kata, barang siapa mengharap nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan Allah dengan apapun dan beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar. Ini pula dalil rajah kita harap kepada Allah sebenar-benar. Jangan kita takut menyebabkan kita ni tak buat kos-kos, takut semata-mata. Takut dengan cara kita buat hak Allah Ta'ala suruh. Bagaimana pada disebut pada kuliah yang lepas, takutnya kita kepada Allah ialah dengan cara kita semakin menghampirkan diri kita kepada Allah. Adapun kalau kita takut dengan makhluk, takut dengan binatang buah, takut dengan samsing atau orang-orang yang jahat, maka kita lari daripada benda tersebut. Itu takut kepada makhluk. Takut kepada Allah, kita kau takut, kau hampir, kau takut, kau dekat dengan Allah Ta'ala. Barulah kita dikira sebagai orang betul yang takut kepada Allah Ta'ala. Kalau sekadar mulut kita sebut kita takut kepada Allah Ta'ala, tetapi dalam masa yang sama diri kita sendiri masih lagi buat benda Allah Ta'ala lagi, masih jauh dengan Allah Ta'ala, maka dikira kita ni masih lagi jauh dengan Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala.
Kalau kita sekadar kita takut je kepada Allah Ta'ala, tapi kita tak harap kepada Allah Ta'ala, maka selagi itulah kita mengerjakan dosa. Kenapa? Kerana kita buat dosa tu, kerana kita tidak takut kepada Allah Ta'ala. Seperti mana kita sebut pada kuliah yang lepas, orang yang betul-betul kenal Allah Ta'ala, maka dia tak akan buat dosa walaupun dia takut setahu mana. Rasa takut adalah satu penghalang, tapi yang sebenarnya ialah bila kita kenal dengan Allah Ta'ala, maka rasa takut tu tepi. Tak, maknanya kita kenal Allah Ta'ala itu menyebabkan kita takut sendiri kepada Allah Ta'ala. Tak perlu hadir rasa takut dulu baru mari Allah Ta'ala ada. Biar mari sebetul. Takut kepada Allah menyebabkan kita hampir kepada Allah. Kita buat segala hak-hak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, adapun orang yang taat, orang yang taat maknanya orang yang taat kepada Allah Ta'ala yang tiada ada maksiatnya. Dia taat menyebabkan dia itu tidak buat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka saya dianya sama banyak oleh takut dan harapnya. Sebab itulah kena buat bagi dua-dua. Jangan sekadar takut, tapi ada bahasa rojak dan khauf. Kita takut kepada Allah dan kita harap supaya diampunkan segala dosa kita oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata ulama, wajib menghadirkan keduanya. Jangan ada salah satu. Contoh kita kata ada bahasa takut saja tapi tak harap kepada Allah, tak boleh. Begitu juga kita sekadar harap kepada Allah semata-mata, tapi tidak ada bahasa takut. Seperti mana pada kuliah yang lepas kita sebut tu, kita buat maksiat, tapi kita harap ke Allah semata-mata biar Allah ampunkan dosa kita. Kita buat maksiat kerana tidak takut, tapi dalam masa sama kita nak keampunan daripada Allah Ta'ala pun tak kena. Sebab itu biasa imbang, rojak dan khauf. Ada perasaan takut dan ada perasaan kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ini disebut oleh pengarang kitab, menghadirkan kepada kita salah satu daripada contoh yang telah disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Berkata ia, maknanya Sayyidina Umar katakan, jika diseru, kalaulah diberitahu, kalaulah diceritakan kepada kita, hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki. Maknanya sebagai contohnya Sayyidina Umar beritahu kepada kita, tiba-tiba pada hari akhirat nanti malaikat royak kepada kita, malaikat buat pengumuman kepada kita, daripada ramai-ramai ada ni, maka semua bakal masuk semuanya itu ke dalam syurga kecuali seorang laki-laki. Nescaya kata Sayyidina Umar, aku takut bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Malaikat umum semua ada pada hari ini ni, semuanya boleh masuk syurga berapa? Surga ya tak boleh. Maka kata Sayyidina Umar, aku bimbang kalau surga itu ialah aku. Dan jika diseru hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki. Atau malaikat umum buat pengumuman kepada kita, daripada semua ada ini, semua masuk kepada api neraka kecuali seorang lelaki. Maka kata Sayyidina Umar, nescaya aku harap bahawa itu adalah aku. Ini satu gambaran kepada kita bagaimana perasaan rojak dan khauf. Perasaan takut apa? Takut masuk api neraka. Takutnya orang-orang masuk syurga itu, surga masuk neraka itu adalah aku. Begitu juga dalam perasaan harap kepada Allah Ta'ala, bila mana diumum bahawa semua masuk neraka kecuali surga, maka kata Sayyidina Umar kata, aku harap orang itu adalah aku. Inilah tuan-tuan banyak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak beritahu kepada kita semua bahawa sehebat-hebat Sayyidina Umar pun masih lagi ada mikir benda lagu ni. Dia ada bahasa takut dia kepada Allah dan ada bahasa harap dia bergantung kepada Allah. Ini Sayyidina Umar, tuan-tuan, orang yang dikatakan sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang Islam, pemimpin orang mukmin. Daripada 4 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang hebat pun masih lagi fikir lagu ni. Kita dah fikir lagu mana nak cari harta, macam mana kita nak buat maksiat orang tu nampak, macam-macam benda kita buat. Sedangkan Sayyidina Umar takut dia kepada Allah. Walaupun sekiranya keimanan dia hebat, tuan-tuan puan-puan,
Sebab itulah kena ada perasaan takut kepada Allah. Dalam masa yang sama kita harap supaya Allah Ta'ala terima daripada segala amal kebajikan kita, dan kita harap supaya Allah Ta'ala ampun daripada segala dosa-dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dan adapun apabila hampir ia akan mati, bila kita hampir kepada saat-saat kematian kita, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah, bila mana sampai kepada kamu akan ajal kamu, maknanya bila mana sampai saat kematian kepada kamu, la yastakhiruna sa'ah, tak bolehlah kita nak memperlambat walaupun satu saat, wa la yastaqdimun, dan kita tak boleh buat awal. Dah setara mana pakai kebo sekali pun tak boleh. Sampai saat mati, matilah kita. Saat meninggal, meninggallah kita. Ayat di situ tuan-tuan, bila sampai pada kematian kita, sampai pada saat hembusan nafas yang terakhir, maka bermula dah harap. Pada masa itu tak ada benda kita nak harap kecuali keampunan daripada Allah Ta'ala. Maka di situlah bermula sebenar-benarnya perasaan harap ataupun rojak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik sangka dengan Tuhannya lebih utama baginya. Maknanya pada ketika itu jugalah yang paling penting kita harap, kita baik, kita fikir segala kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, fikir molek-molek berkenaan dengan Allah Ta'ala. Sebuah bulat-bulat, kemudian dalam masa yang sama kita harap supaya Allah Ta'ala menerima segala amal kebajikan kita semasa kita hidup. Itu merupakan impian ataupun saat-saat akhir seorang Muslim. Sebuah bulat-bulat kepada Allah, tak ada fikir pasal harta, tak ada fikir pasal isteri sebagainya, tak ada. Ada Allah Ta'ala. Itu baru tu. Kadang-kadang nak meninggal pun siapa dengan tu beda khas apa. Tu yang mati lagi. Kamu lain lah, kamu ni alhamdulillah bagus lagi. Noyak benda dunia pun bagi kelintah dalam fikiran kita, walaupun pada saat kita hampir kepada war-war. Dia bahkan kata hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala terima taubat kita sehingga sampai kepada war-war. Mana saat nyawa kita, nafas kita berada pada kerongkong. Kalau kita nak taubat, buka nak mengucap betul depan. Maknanya bangga kepada ketika itu, satu pengharapan kita tak ada semata-mata kepada Allah Ta'ala. Tak ada fikir dah pasal dunia, tak ada fikir dah pasal makhluk, hanya mengharapkan keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah pengarang kita bagi tahu kepada kita, bila sampai pada saat kita hampir kepada kematian, maka kita kena harap kepada Allah Ta'ala dan baik sangka dengan Tuhannya, lebih utama baginya. Kerana apa? Kerana sabda Nabi SAW, Nabi cerita kepada kita dalam satu hadis yang diceritakan ataupun yang disebutkan oleh riwayat daripada Imam Ahmad. Disebut di sini bahawa Imam Ahmad merupakan salah seorang daripada perawi hadis pada hadis ini. Imam Ahmad dilahir pada tahun 780 Hijrah. Kemudian dia meninggal pada tahun 855 Hijrah. Kemudian juga meriwayat bagi hadis ini iaitu Imam Muslim, juga ahli ulama ataupun ahli hadis yang hebat, lahir pada 206 Hijrah, meninggal pada 261 Hijrah. Kemudian juga hadis ini dibawa juga oleh Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, kemudian daripada Jabir radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, Nabi riwayat kepada kita. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsin az-zanna billahi ta'ala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kepada kita, jangan mati seseorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan iaitu membaikkan ia akan sangka dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut kepada kita, jangan mati selagi mana kamu tidak baik sangka kepada Allah Ta'ala. Maknanya dalam fikir kita, biar kita ni sentiasa sebut tentang kebaikan Allah Ta'ala pada kita, fikir benda-benda baik sahaja tentang Allah Ta'ala, dengan bahawa harap ia, makna harap seseorang akan rahmat dan maaf Allah Ta'ala. Pada masa ini, bila sampai kita kepada saat kematian kita, kita hanya harap daripada Allah Ta'ala tentang rahmat dan daripada kemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan, jangan
kasih Allah Ta'ala kepada kita, kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, berkat daripada Allah Ta'ala kepada kita. Itu rahmat pada segi bahasa. Manakala pada segi istilah pula rahmat ni apa dia? Bila kita sebut rahmat Allah, maka ia meliputi daripada segala nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf. Allah Ta'ala sebut kepada kita cerita daripada surah Yusuf. Kata Allah Ta'ala, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Kata Allah. Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam cerita berkenaan dengan Nabi Yusuf. Dia pergilah dan intiplah khabar cerita dengan cerita Nabi Yusuf. Maka pada ketika ini cerita bagaimana digambarkan Nabi Yusuf, dibuat ke dalam telaga. Nabi Yusuf adik-beradik dia pakat dengki, terutamanya ambil dia nama Bunyamin, ambil cabut Nabi Yusuf dalam telaga. Kemudian satu masa yang lama, bila dia tak sedar sebenarnya dalam tempoh tersebut Nabi Yusuf dah diselamatkan oleh orang yang lalu-lalang ataupun pedagang yang lalu-lalang pada ketika itu bagi ke istana. Maka pada ketika itu turunlah ayat ini yang memberitahu tentang bagaimana khabar Nabi Yusuf. Bukan orang orang kata dari telaga tak tahu ke mana Nabi Yusuf. Maka Allah Ta'ala turun ayat ini, janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir. Satu penegasan kepada kita, satu amaran kepada kita, orang yang putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala ni, kata Allah Ta'ala daripada kalangan orang kafir. Ni backing ayat Allah Ta'ala. Ni maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala tegas dalam isu ini. Kok mana pun jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Daripada rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita, segala rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita, jangan putus asa. Sentiasa bergantung harap kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah dianjurkan oleh ulama kepada kita bila mana kita sembahyang taubat, ada zikir dia, tubna ilallah wa raja'na ilallah. Tubna ya Allah, maknanya aku bertaubat kepada Allah, wa raja'na ilallah. Kemudian aku bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Wa nadimna ila ma fa'alna, dan aku menyesal dengan segala dosa yang aku buat. Itu antara zikir taubat. Bila mana kita sembahyang taubat pada malam hari, maka kita boleh baca zikir tersebut. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Zikir itu baca malam-malam. Satu doa, satu rintihan kita kepada Allah Ta'ala supaya rahmat Allah Ta'ala sentiasa kekal bersama kita. Dengan bahawa harap ia, makna harap kita akan rahmat dan maaf daripada Allah Ta'ala, kerana pada ketika hampir mati itu tiada ada faedah bagi takutnya. Tak kira lepas saya takut, tak tepi dah. Bila mana kita nak meninggal, maka pada ketika itu serah kepada Allah Ta'ala dan kepada amal tak boleh dah. Kalau keadaan kita sudah hampir kepada nyawa ataupun nafas yang terakhir, maka pada saat itu segala-galanya tidak bermakna kecuali kita nak mengharap keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut berkenaan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala, amun bawa di sini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah khalaqa rahmatan yawma khalaqaha mi'at rahmah fa amsaka 'indah 99 rahmah wa arsal fi khalqihi kulluhum rahmatan wahidah falau ya'lamu al-kafir bi kulli alladhi 'inda Allah min rahmat lam ya'asu min al-jannah walau ya'lamu al-mu'minu bi kulli alladhi 'inda Allah min al-'adab lam ya'man min an-nar. Satu hadis yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, disebut bahawa daripada Abu Hurairah riwayat kepada kita, suatu ketika Abu Hurairah mendengar Nabi sebut, Nabi cerita kepada kita, Nabi katakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan rahmat. Pada hari Allah Ta'ala mencipta
yang dia simpan pada Allah Ta'ala itu 99 rahmat, dan dia hantar kepada makhluknya serahmat. Allah Ta'ala buat satu rahmat, 99 Allah Ta'ala simpan, satu rahmat Allah Ta'ala buat turun. Masa itulah satu rahmat itulah Allah Ta'ala bagi berlaku, boleh berlaku. Orang kafir boleh, orang Islam boleh, orang daripada tumbuhan boleh, daripada binatang boleh, semua boleh daripada satu rahmat itu dikos berlaku. Bahkan kata ulama, antaranya termasuk juga rahmat itu ialah kasihnya seorang ibu kepada anak. Kita tahu begitu kasih ibu kepada anaknya, begitu kasih ibu kepada anak dia, begitu juga binatang-binatang daripada segala makhluk, kasih sayang sesama makhluk. Maka kata ulama, kasih serahmat Allah Ta'ala waktu satu ya. Dan bahkan kata ulama, dan seandainya orang kafir tahu tentang rahmat ada di sisi Allah, maka mereka tidak akan putus asa daripada masuk syurga. Sesungguhnya orang beriman tahu semua azab yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan masuk selamat daripada api neraka. Maknanya tuan-tuan, kata ulama, bila Allah Ta'ala nak guna 99 rahmat ini lagi, iaitu pada hari akhirat nanti, pada hari pembalasan. Masa itulah kita akan tahu betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Bukan sahaja kita kuasai satu rahmat kepada seluruh makhluk itu, tapi daripada 99 rahmat lagi pada masa itu Allah Ta'ala guna berlaku rahmat itu kepada sekalian makhluk. Disebut oleh hadis ini pada kitab Ar-Riqaq, hadis yang bernombor 1469. Maka tuan-tuan, daripada hadis ini kita sedar bahawa Allah Ta'ala waktu besar rahmat baru kepada kita tu pun ada penuh kasih sayang kita dengan kita, adik-beradik kita, seluruh makhluk. Kasih sayang yang begitu tinggi sehingga bahkan kata ulama, kerana kasih sayang itulah seorang mak tidak mampu tengok anak dia walaupun digigit oleh seekor nyamuk. Dia mau kita sayang kita kan. Kalau boleh tak sini nyamuk ingat seekor kepada itu kerana kasih sayang dan rahmat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, Bismillah, pada awal surah disebut pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Siapa dia Allah Ta'ala? Bersifat dengan Ar-Rahman, yang maha mengasih, mengasih kepada sekalian makhluk. Tak kira kafir, Islam, Muslim, mukmin, kufar, daripada binatang segala tumbuhan, Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Bagaimana sifat Rahim Allah Ta'ala, bagaimana sifat penyayang bagi Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala hanya kasihkan ataupun sayangnya Allah Ta'ala melalui rahmatnya hanya kepada orang Islam semata-mata. Ini sebab itulah tuan-tuan, hebatnya rahmat Allah Ta'ala. Kerana itulah kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Dan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita. Mari kita mari pula kepada kita gambaran ataupun perbandingan antara sifat raja dengan cita-cita. Dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan yang digemari pada hasilnya pada masa yang akan datang. Kalau kita harap benda ni kita harap, maka kita akan usaha. Benda tu kita gemar dan kita serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya. Kita bila kita harap, maka kita akan ikhtiar supaya kita dapat benda tu. Lagu mana contoh? Seperti mereka yang menajuk ia akan sawah. Kita buat benda, kita bajuk tanah padi dan menanam ia padanya akan padi. Kita pun bercucuk tanah, kita tanam padi. Maka harap kita itu akan mendapat padi pada ketika mengetik. Maknanya bila kita harap, kita ikhtiar supaya kita dapat benda itu dipanggil kita sifat rojak, kita panggil sifat harap itu. Dan bahawasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut, dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemari itu. Seperti mereka yang mencita-cita ia akan mendapat padi dengan tiada menanam padi. Nak kau padi tapi tak tanam, itu dipanggil cita-cita. Atau cita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada ia berkahwin. Nak anak tapi tak kahwin, maknanya mustahil. Begitu juga nak ke padi tapi kita tak tanam padi, macam mana nak dapat padi pun mustahil. Ayatnya di sini berbeza sifat roja ataupun hak kita kepada Allah
dengan sifat cinta-cinta ataupun aneh-aneh kita kepada Allah semata-mata. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita bersifat dengan cinta-cinta nak kepada Allah, tapi tidak ada rasa raja atau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak disebut oleh Allah Taala dalam Quran bagaimana dalil-dalil ataupun kisah-kisah daripada kisah aulia disebut kepada kita bagaimanakah keadaan yang orang yang betul-betul takut kepada Allah Taala dengan sifat khauf dan juga raja kepada Allah Taala. InsyaAllah kita sambung pada bulan yang akan datang. Kerana perbezaan yang tersebut, maknanya perbezaan pada sifat ataupun pada bahasa cita-cita dan juga bahasa harap tadi disebut oleh Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim, disebut pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-218. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil